kasih Datuk Pengerusi. Saya terus kepada butiran 08601 penanaman pokok bakau. Bagi butiran berkaitan pokok bakau ni, saya nak maklumkan di Parit Sulong, terutamanya di dua kawasan, satu Teluk Owasan dan satu lagi di Hentian Mahkota, terdapat spesies bakau yang telah mencecah lebih daripada 100 tahun. Dulu kawasan lumpur paya bakau di situ agak tinggi, tapi sejak kebelakangan ni bakau-bakau tu semakin terakis dan nampak akar dia. Jadi pada pandangan saya perlu untuk ada proses pemeliharaan bakau, memandangkan bakau di sini berfungsi sebagai benteng kepada fenomena air pasang. Dan jika proses pemeliharaan ini tidak dilaksanakan, maka proses hakisan air laut akan terus berlaku dan mengganggu ekosistem bakau di Parit Sulong. Dan jika fenomena air pasang besar berlaku tanpa benteng bakau, dia akan mengakibatkan banjir. Dahlah kawasan saya ni memang kawasan banjir dan selalu banjir. Jadinya kita perlu ada preventif, sama dengan Batu Pahat juga, preventive measure supaya masalah banjir di Parit Sulong tidak menjadi semakin teruk. Tahun lepas sepanjang 2022, Menteri ada nyatakan sebanyak 7.2 juta pokok bakau telah ditanam semula di kawasan pesisiran pantai di seluruh negara. Tapi saya tengok Parit Sulong tidak termasuk. Jadi persoalan saya ataupun pertanyaan saya adalah berapakah diperuntukkan untuk kawasan Parit Sulong bagi tahun 2024? Seterusnya butiran 14500 naik taraf infrastruktur saliran bandar tempatan banjir dan dibaca bersekali dengan butiran 16700 RTB dan saliran bandar. Bagi menanangi masalah banjir yang kerap berlaku di Parit Sulong, terima kasih banyak kepada pihak kerajaan yang telah meluluskan projek rancangan tempatan banjir Sungai Batu Pahat, Seri Medan. Soalan yang saya nak utarakan pula adalah status projek ini dan bila dia akan dimulakan dan berapakah nilai keseluruhan projek RTB untuk Parit Sulong ni. Dan projek ini sangat penting kerana kalau siap saja projek ini, nanti diharapkan masalah masalah banjir yang sering berlaku di Dun Seri Medan dalam kawasan Parlimen Parit Sulong ini kita dapat hindarkan. Seterusnya butiran 0600300 pengaliran dan saliran. Bagi mengurangkan risiko banjir juga, saya nak mohon untuk gantikan pam-pam air yang telah rosak yang tidak boleh berfungsi lagi. Dan saya dimaklumkan ada 15 pam bergerak yang telah diluluskan oleh NADMA di sekitar Batu Pahat. Namun pam-pam tu hanya akan dibekalkan di tapak Oktober tahun depan. Jadinya dalam masa setahun lagi, masa nak menunggu sepanjang tempoh itu, dan sekarang ni dah nak musim banjir. Apakah measure ataupun tindakan atau perancangan kementerian yang kementerian akan laksanakan dan akan lakukan bagi menanangi banjir daripada sementara kita menunggu bekalan itu sampai dalam Oktober. Kalau boleh pihak kementerian percepatkanlah the delivery dengan izin pam-pam berkenaan. Seterusnya butiran 15300 dibaca bersekali dengan 15,000 mengorek kuala-kuala sungai dan kerja-kerja kecil JPS pelbagai negeri. Di bawah ini saya nak tanya, kalau ikut SOP berapa korek parit, berapa kali pengorekan parit-parit ini dilaksanakan? Kalau macam kawasan Parlimen Parit Sulong ni sentiasa banjir, jadi kekerapan tu kena ditingkatkan. Kalau selalu banjir bermakna sistem saliran tidak efisien. Kedalaman parit kita perlu tingkatkan. Jumlah panjang parit di Parit Sulong adalah sepanjang 827 km dan kos yang diperlukan untuk selenggara keseluruhan parit saya dimaklumkan 4.5 juta. Dan untuk tahun lepas parit yang telah digali adalah sepanjang hanya 354 km saja. 50% pun tak sampai. Dan kos yang dilibatkan adalah sebanyak 862,000 saja berbanding dengan peruntukan yang sepatutnya kita terima 4.5 juta. Saya kadang-kadang simpati juga Yang Berhormat Menteri dengan JPS sebab diorang nak cuba melaksanakan dengan yang terbaik, tapi peruntukan tak cukup.
Tapi saya nak mengucapkan ribuan terima kasih jugalah pada JPS daerah yang cuba melaksanakan dengan sebaik mungkin. Cuma persoalan dan pertanyaan yang saya nak tanya pada pihak kementerian adalah pada tahun ini untuk kawasan Parlimen Pak Sulong, berapa sebenarnya peruntukan yang akan diperuntukkan untuk mengorek parit-parit ni? Nama pun Parit Sulong, yang berhormat pengurusi. Jadinya parit tu banyak. Pergi merata-rata, depan parit, belakang pun parit. Jadinya saya harap kementerian serius dalam ingin membantu memastikan risiko banjir di kawasan Parit Sulong ini tidak berulang lagi. Terima kasih banyak Yang Berhormat Pengerusi.